Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada rakan-rakan media yang hadir hari ini. Sesi sidang media yang kedua selepas G57 membuat laporan polis ke atas Syafiq Apdal yang kita buat pada 9 hari bulan, bertempat di Balai Polis Seri Betaling Kuala Lumpur. Jadi saya dihujani pertanyaan oleh rakan-rakan media dan kawan-kawan kita di Sabah tentang laporan polis yang kita buat ke atas Syafiq Apdal merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Tengku Fuad. Jadi ada dua laporan polis sebenarnya yang kita buat. Pertama sekali terhadap Syafiq Apdal, yang keduanya terhadap pemilik akaun Facebook yang memfitnah Ketua Menteri Isu Tanah di Kudat itulah. So kita hari ini ingin membuat penjelasan lebih terperinci tentang laporan polis terhadap Syafiq Apdal berkenaan isu SFI. Sebab masalah utama sekarang SFI ini hampir 600 lebih keluarga yang terputus bekalan elektrik di SFI, dan kita dalam masa yang sama mencuba bantu dengan meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah macam mana supaya pekerja-pekerja yang masih tinggal di kuartus SFI itu dapat dibantu, elektrik mereka dapat disambung. Dalam masa yang sama kami panggil hari ini sidang akhbar untuk memberi penjelasan titik tolak kepada penutupan SFI itu berpunca daripada siapa sebenarnya. Itu yang kita beri penerangan secara jelas hari ini. So rakan-rakan kita bagi tahu laporan polis ini mereka tak berapa clear, tidak berapa faham. So kita pun agak terperanjat juga apabila mengetahui sebelum ni kita menyalahkan kerajaan terdahulu sebab ialah sekurang-kurangnya mereka kena ambil tahu tentang SFI ini. Kita tahu SFI, Sabah Forest Industry ini satu kilang kertas yang terbesar di Malaysia. Kilang tersebut telah ditutup sejak tahun 2018. Jadi sehingga kini apa tindakan daripada kerajaan? Of course kerajaan yang terdahulu di bawah Tan Sri Musa Aman. Dan sekarang ini dan apabila warisan pun sama juga 2018 hingga 2020, sekarang GRS sekarang kilang masih ditutup. So itu apabila Tengku Fuad membuat kenyataan bahawa SFI ini sebenarnya telah disabotaj oleh warisan, jadi kita agak terperanjat sebab beberapa waktu ni, dan kita tahu sewaktu PRN 16 SFI ini telah dikunjungi oleh Jun Swong, oleh orang-orang warisan untuk memperjuangkan hak mereka kononnya lah. Baru-baru ini kita tengok ada satu video lagi yang viral, Syafiq Apdal pergi juga di SFI itu. Tetapi berbeza pula dengan Tengku Fuad punya statement. Tengku Fuad punya kenyataan adalah warisanlah punca SFI itu ditutup. So ini kita panggil hipokrit lah. So itu kita tampil pada 9 hari bulan membuat laporan polis, melihat ruang apa yang ada untuk charge Syafi'i dan pimpinan warisan. Sebab ini satu tindakan sabotaj ni, satu tindakan yang tidak wajar. Jadi merujuk kepada sejarah saya boleh takrifkan sejarah. Sebenarnya kita tahu SFI ini dimiliki oleh Balapur. Balapur ni satu syarikat daripada India, dan pada tahun 2017 sebenarnya Kerajaan Barisan Nasional telah mengatur satu urusan jual beli yang kita dia punya nama company itu sekejap ya, saya tak berapa ingat nama company itu. Pelangi Prestasi Sdn Bhd. Pelangi Prestasi Sdn Bhd inilah yang telah berjaya membida kilang tersebut dengan harga dengan nilai 1.2 bilion.
malangnya apabila kerajaan Barisan Nasional ditumbangkan, digulingkan pada tahun 2018, syarikat ini sepatutnya telah beroperasi sepenuhnya di SFI, tetapi kerajaan warisan tidak meluluskan lesen. Tidak meluluskan lesen kepada syarikat pelangi prestasi yang telah menang bida ni. So kalau lesen tidak diluluskan, lesen tebang kayu tidak diluluskan, macam mana syarikat ni mau beroperasi? Dan kita difahamkan 2019 syarikat pelangi ni telah saman kerajaan negeri 2019 sebab kerajaan ni telah sabotaj SFI. Jadi inilah muka sebenarnya, inilah wajah sebenar Shafie Apdal. Dia tanpa rasa malu pergi SFI, pergi klaim mau tolong orang SFI, at the same time dialah punca SFI itu tutup. Apa punya manusia ni? Saya betul-betul tak faham. Boleh kita cuba kita discuss tentang, berdiskusi tentang siapa manusia bernama Shafie Apdal ni. Dia pergi jadi hero di SFI, mau bantu orang-orang SFI yang berhadapan dengan masalah sekarang ni elektrik kena tidak ada, dalam keadaan sengsara. Bukan berapa lama, dah hampir 5 tahun. Shafie, dan kalaulah Tengku Fuad, katakan Tengku Fuad tidak bercakap benar, statement yang dibuat oleh Tengku Fuad disiarkan oleh portal Sabah News, saya ingat The Star pun keluar, dan Daily Express pun ada keluar. Statement ni dibuat pada September. Sekarang ni Oktober. Statement ni sudah berapa minggu, tidak ada counter pun dibuat oleh, tidak ada tindakan jawapan balas dibuat oleh Shafie Apdal. Saman Tengku Fuad ke kita. Sebab itu kemarin dia ada keluarkan kenyataan, kononnya dia nak saman orang yang fitnah dia. Siapa yang fitnah? Tidak ada orang fitnah. Orang hampir 20 lebih laporan polis. Saya fikir Datuk Nizam pun, kita buat laporan polis kepada pemilik Facebook yang memfitnah Ketua Menteri Sabah. Tak ada mention pun nama Shafie. Yang dia meracau ni kenapa? Sekarang berbalik kepada topik yang sebenar. Topik yang sebenar, laporan kalau kamu anak jantan, kan, kalau kamu anak jantan, ini Aziz Jaman semua ni, Jun Suong yang hero-hero ni, saman Tengku Fuad ni. Ini kalau kamu mau tengok ada jantan, kamu jantan kah atau apa selain daripada anak jantan? Kamu saman Tengku Fuad, sebab Tengku Fuad ni dia telah buat satu tuduhan. Sebab kita quote Tengku Fuad. Tengku Fuad bagi tahu Shafie telah sabotaj pelangi prestasi ni. Dia adalah warisan, dia Ketua Menteri, of course dia yang bertanggungjawab. So itu kita panggil, kita cabar dia. Cabar, jangan saman hal-hal yang tidak ada kena mengena. Saman pasal isu tanah tak ada, kamu tak ada kena mengena. Kalau lain, mungkin tidak tahulah kalau dia di sebalik, tapi tidak ada tuduhan. Sekarang ni hampir 20 lebih report, tidak ada tuduhan sebenarnya. Tuduhan yang kita Facebook edisi Panas Sabah. Semua laporan, hampir 20 lebih laporan dibuat di seluruh Sabah kepada Facebook. Tidak ada satu seingat laporan ditujukan khusus kepada Haji G berkenaan dengan. Jadi ada dua isu yang berbeza di sini. Itu kita kena bagi clear. Satu isu berkenaan dengan Shafie sabotaj. Itu laporan polis. Laporan polis yang pertama. Laporan polis yang kedua, isu pemilik Facebook edisi Panas Sabah sebab memfitnah Ketua Menteri. Nampak tak dia punya beza tu? Tak ada kena mengena, tapi dia cuba, dia punya hebat ni, dia cuba kononnya dia buat press release kemarin, dia nak saman orang yang fitnah. Siapa yang fitnah dia? Sekarang kita cabar Shafie, saman Tengku Fuad ni, saman kalau berani lah. So, Tengku Fuad telah buat kenyataan terbuka. Ini bukan kecil. 600 lebih keluarga sekarang masih tinggal dalam kuartus SFI tanpa ada bekalan elektrik. Apa ini? Kami Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia, kita selama ini menyalahkan, walaupun kita, ya betul, kita bantu kerajaan yang ada sekarang, kita selaku aktivis, kita tetap menyalahkan kerajaan. Kita fikir
Ini punca daripada kerajaan dahulu, tidak mengatur dengan baik SFI. Rupa-rupanya sebenar jalan cerita sebenar kalau mengikut Tengku Fuad. Kita quote Tengku Fuad punya statement. Tengku Fuad adalah peguam kanan. So itu poin kita sekarang, satu, kita minta Syabar Syafiee saman Tengku Fuad. Kalau betul kamu tidak bersalah. Yang kedua, report polis. Buat satu report polis fitnah. Tengku Fuad ni telah memfitnah Syafiee, menyebabkan kilang SFI itu tutup. Ini bukan kecil. Sebab dalam rekod Syafiee ini telah menjahanamkan, telah menghancurkan ekonomi negeri Sabah, KDNK berulang-ulang kali. Ini sejarah. Datuk Najib pun ada post dalam dia punya Facebook. 8.2% kita punya KDNK waktu diambil alih. Drop pergi 0.5 hanya dalam tempoh 2 tahun. Ini satu fakta. Ini bukan auta, ini bukan fitnah, no. Reserve negeri habis. Dan ini satu lagi bukti bahawa pemimpin ni memang langsung tidak boleh pakai. Kalau merujuk kepada Tengku Fuad punya statement, sekarang ni dia menjelajah. Dia menjelajah seluruh Sabah sekarang untuk ambil alih balik Sabah ni. Of course lah, mungkin dengan dia akan berganding dengan UMNO akan datang. Itu saya tidak mau komen apa-apa. Cuma yang sekarang hampir 600 lebih keluarga menderita sekarang dekat SFI tanpa ada bekalan elektrik. Of course kerajaan akan bantu. Saya tidak fikir kerajaan akan biarkan, tapi dalam masa yang sama penyebab kepada SFI itu tutup siapa punya sebab? Kalau mengikut Tengku Fuad, of course Shafie Apdal. Dan tidak ada, until now kita masih tunggu, tidak ada satu jawapan balas yang dikeluarkan oleh Shafie Apdal daripada Aziz Zaman, daripada Jun Smong, semua zip mulut. Sebab ini dan kita nak tanya, apa sebab Pelangi Prestasi saman kerajaan negeri pada 2019? Apa sebab? 2019 kerajaan warisan pada waktu itu disaman oleh Pelangi Prestasi sebab mereka walaupun telah menang dan mereka telah membayar deposit 100 lebih juta, mereka bayar deposit kepada konsultan yang orang tengah yang menguruskan perjanjian ini, kan? Dan deposit, dan inilah penyebab utama kita buat laporan polis untuk bagi tahu rakyat Sabah inilah wajah sebenar Shafie Apdal. Tanpa rasa malu pergi kepada SFI, klaim dia hero di sana, kita akan tolong kamu, dan at the same time dialah sebenarnya subjek utama SFI. SFI ini salah satu kilang yang terbesar di Malaysia. Kita punya simbol ini puluhan tahun dah. Kita punya kilang yang orang Sabah berbangga ada kilang SFI, kan? Oleh kerana Shafie Apdal punya dan warisan, kita tidak faham kenapa ditutup. Sebab itu kita buat laporan polis. Dan kami juga untuk makluman, untuk kita very clear di sini, kumpulan peguam kita sedang study untuk dan kita akan cuba bekerjasama dengan bekas-bekas pekerja SFI untuk saman Shafie Apdal. Ini poin dia utama, ini kita panggil juga untuk kita sedang berbincang sebab punca utama Syafiee kalau mengikut Tengku Fuad, quote Tengku Fuad punya statement lah. Tengku Fuad bagi tahu, kalau kita tengok portal Sabah News di sini dan of course lah media-media lain, dia tengok saya tidak ini Sabah News tu dia bagi tahu Syafiee warisan sabotaj SFI. Itu dia punya, itulah warisan sabotaj SFI, dia punya poin itulah. So panel peguam kami sedang study, kumpulan peguam kita ada 3-4 orang sedang study, dan kita sedang kenal pasti siapa pekerja-pekerja yang mau sudi tampil ke depan untuk memfailkan saman terhadap Syafiee sebab dan warisan, of course, sebab mereka ni dalam keadaan yang cukup sengsara. Baru-baru dia orang buat demo aman dekat Wisma tu, Wisma Pentadbiran Negeri Sabah, atas sebab of course lah mereka dalam keadaan sengsara. Sebab kita rakyat Sabah walaupun berada di KK ni, tapi
kita mengambil kesian mereka. 600 lebih orang di sana. Sampai orang cakap kami sanggup mati daripada tinggalkan. Apa maksud dia ni? Maksudnya mereka tidak ada apa-apa. Mereka daripada tidak ada keluarga sampai mereka berkahwin, sampai mereka ada anak, SFI itulah. Kalaulah Syafi'i tidak teruskan contoh, diambillah contoh hati bersih Hajiji. Hajiji ni satu kebaikan Hajiji, walaupun banyak pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik oleh warisan, Hajiji satu dia tidak tukar, dia tidak buang. Ini kebaikan Hajiji. Semua kontraktor-kontraktor yang diluluskan oleh zaman Peter Anthony, Hajiji tidak ada dendam. Kenapa dia tidak ikut ini? Dia tahu kerajaan Barisan Nasional atas usaha Barisan Nasional, Pelangi Prestasi Sdn Bhd ini berjaya menang bida 1.2 bilion. Dia tahu ini adalah atas kredit mungkin of course lah Tan Sri Musa dan Menteri Kabinet dulu. Bila dia tahu saja ini, dia terus batal lisen. So macam mana kilang mau beroperasi sedangkan kita tahu of course lah mestilah tebang kayu, kertas kan. Dan ada mungkin saya tidak faham apa keadaan dia. Apa yang pasti lisen tidak dikeluarkan sehingga saya ulang balik, sehingga kilang tersebut tidak beroperasi sepenuhnya. Ini dia punya poin lah. Jadi poin dia penjelasan. Yang keduanya, kita sedang berbincang dengan panel peguam kami untuk menyaman Syafi'i. Kita sedang study. Kalau kita tengok ada ruang panel, diorang sedang study selepas kita buat laporan polis ni, mereka sedang study. Mereka sedang tengok mana ruang yang ada untuk menyaman Syafi'i. Kalau boleh mereka mau klaim, patut klaim. Kesusahan yang mereka bukan bertahun-tahun. Kalau kita bayangkan since 2018 until 2022, kalau semasa pemerintahan dia 26 bulan, saya fikir pekerja SFI ini boleh klaim. Kalau difikirkanlah, because kenapa kamu tidak beri kerjasama kepada Pelangi Prestasi? Jangan kamu tengok ini, kamu tengok pekerja tu apa masalah, akhirnya pekerja yang jadi masalah. Ini sebab itu kita panggil sidang akhbar untuk beri penjelasan lebih terperinci. Sebenarnya punca, kalau menurut Tengku Fuad, punca sebenarnya adalah Syafi'i Apdal. Tidak ada laporan polis dikenakan dibuat terhadap Tengku Fuad. Ini maknanya betul lah. Kalau betul kamu, saya difitnah, macam kemarin kan dia buat press release, dia begitu dia difitnah, dia suruh dia punya lawyer pergi, dia akan saman dia cakap siapa yang fitnah dia. So kita cabarlah, kalau betul-betul kamu Syafi'i, dan kalau betul-betul kamu good leader, pergi saman Tengku Fuad. Itulah lebih kurang kita punya itulah. Ada apa-apa ni? Apa yang boleh dibantu anggota SFI ini untuk penyelesaiannya KPD? Of course. Sekarang ni diorang minta Of course kita sedang buat surat. Kami Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia. Saya ni untuk makluman, kamu boleh tengok kita bukan baru, hampir 30 lebih tahun kita berjuang, bukan saja di Sabah tapi seluruh Malaysia. Kita tak ada kena mengena langsung dengan ahli-ahli politik. Of course kita telah buat surat dan hantar secara kalau dapat bersemuka dengan sebab mereka dah hantar memorandum dengan akta pegawai khas. Tapi kami dapat maklumat elektrik masih belum disambung. Jadi kita mintalah jasa baik, sebab mereka rakyat jangan. Saya cukup yakin Hajiji ni pemimpin yang baik. Hajiji ni dia bukan Syafi'i Apdal, dia Hajiji adalah Hajiji. Saya cukup yakin kerajaan akan bantu melihat ruang sebab kita berharap sangatlah, sebab ini budak-budak sekolah dan sebagainya, kesian kan. Ini bukan berapa minggu dah ni tidak ada terputus bekalan elektrik di sana. Jadi kita minta supaya kerajaan, surat kita telah buat dan hari ini kita akan hantar lagi kepada CM terus, dan kepada juga of course lah kepada CEO SASB, tolonglah berkemanusiaan lah sikit. Dan mungkin kami akan buat tabung, tengok apa macam tabung untuk bayar, sebab
Kalau tabung pun saya ingat tidak boleh bayar bil elektrik hampir 600 lebih keluarga tu. So hanya kerana kita minta ihsan lah kerajaan negeri, mungkin ada syarikat-syarikat korporat kerajaan negeri yang mungkin boleh bayar bil dulu, kalau tengok apa macam, at least rakyat di SFI itu dapat terbela. Itulah yang kita minta lah, supaya sebab banyak JLC di kerajaan negeri, dan saya fikir kerajaan boleh bertimbang rasa kan, untuk apa ini. 300,000 sebenarnya bukan banyak pun kalau setiap JLC. Orang bersetuju, penduduk sendiri bersetuju untuk bayar 85% menurut orang punya perbincangan dengan SSB. So sekarang ni orang cuma minta kelulusan daripada Ketua Menteri saja untuk mereka dibenarkan sambung energi. Itulah kalau boleh sudahlah mereka ni, kalau boleh sudahlah mereka ni dah habis, tidak ada of course lah, tidak ada sumber pendapatan, itu satu. Kalau boleh kerajaan prihatinlah sikit, kan, supaya macam mana JLC ni banyak khazanah, banyak kerajaan, kalau dapat bantu keluarkan sedikit orang punya bantuan lah. Dan of course kita akan desak lah, itu saja poin yang kita boleh bagi tahu. Kita akan desak Ketua Menteri supaya campur tangan sehingga elektrik itu dapat disambung semula. Itulah poin kami memanggil sebagai respon kepada elektrik di SFI itu. At the same time kami mau bagi tahu kepada penduduk SFI, puncak kilang ditutup bukan sebab dua kerajaan ini, bukan sebab GRS, bukan sebab Barisan Nasional, sebab warisan. Kalau menurut quote Tengku Fuad, boleh faham ya? Itulah sebenarnya kami. Sudah 5 bulan tidak pakai lagi. Sudah 5 yang kita tahu. Sebab kita pun nak memantau secara terus. Sebab statement ialah dalam masa yang sama kami menyalahkan sajalah kerajaan GRS, kami menyalahkan sajalah kerajaan, of course kerajaan Barisan Nasional. Sebab bila Tengku Fuad keluar statement, kita pun terperanjat. So kita pun tidak tahu apa way untuk jalan, untuk bantu. Yang dipahamkan kan, yang pelani prestasi itu dia sudah berhenti lah. Itu, tapi ada penduduk yang merasa ada keluar masuk pembelakan di sana. Itu kita tidak faham. Yang poin yang utama yang kami itu kita serahkan kepada pihak berkuasa. Poin kami sekarang satu, untuk menyelesaikan masalah kita dalam masa yang sama, menyelesaikan masalah berbangkit penduduk SFI, of course lah elektrik, itu yang pertama. At the same time, kenapa kilang ditutup since 2018? Itu yang kita punya, itu poin kami sekarang di sini. Yang sekarang yang apa berlaku kejadian yang ini, kita serah dengan pihak berkuasa. Walaupun ada dakwaan-dakwaan tertentu, itu kita tidak mungkin membalakan haram, kita pun tidak, itu kita tidak mau ini. Poin kami dengan fakta, because kita quote ambil statement Tengku Fuad. Sebab kita selama ini berfikir, oh ini kerajaan Barisan Nasional dulu punya masalah. Itu pandangan saya. Sebab kenapa kerajaan Barisan Nasional benda ni since 2016 sudah ada masalah SFI. Bukan baru, SFI ini sejak daripada 2016. Rupanya kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu di bawah Tan Sri Musa Aman rupanya telah mengatur ada satu syarikat itulah Pelangi Prestasi itulah. Tapi akhirnya itu juga berulang, kita akhirnya melihat kepada kenapa sebab kilang itu ditutup. Selama ini prasangka kita, of course lah kerajaan Barisan Nasional dulu ada orang tidak atur baik rupanya syarikat ni telah berjaya membida 1.2 bilion. Masalah utama kalau menurut Tengku Fuad adalah lisen tidak diluluskan sehingga kilang tu ditutup. Akhirnya timbullah perkara berbangkit sekarang ni. Macam-macam dah. Elektrik, air, macam-macam. Itu dia punya poin dia. Jadi kita berharap dengan adanya tindakan press conference yang ada sekarang ini, kita harap tolong kerajaan ambil tindakan serius lah. Sebab ini dah hampir berapa minggu mereka tidak ada bekalan elektrik. Dan mereka pun saya difahamkan mereka sanggup bayar 80%, tapi sebolehnya kita harap kalau boleh biarlah JLC itu yang tolong, ada JLC yang bersedia kalau ada diorang punya peruntukan. Kalau tidak kita minta dulu dapat dibayar lah.
dapat disambung dululah elektrik tu, sebab ini bukan perkara kecil. Jika dilihat orang ini sekarang macam tadi sebut pendapatan kan, sangat. orang agree mau bayar separuh dari hutang SSB elektrik 85%. So dari mana tuh? Itulah mungkin orang berniaga, dari berniaga masing-masing pun saya difahamkan ada berniaga di luar, ada bekerja di luar, cuma mereka tidak ada tanah untuk buat rumah. Itu je orang punya masalah, orang tidak ada tanah. Mereka mungkin berniaga di luar, anak-anak diorang berniaga, mungkin bekerja di Beaufort, bekerja di KK. Jadi diorang dapat sumber pendapatan tu daripada luar. Cuma kita minta lah kerajaan JRS ni, kalau boleh tolonglah settlekanlah bil tu. Itu bukanlah maksud dia. Kita minta lah keprihatinan kerajaan ni. Ya, sebab kita itulah kami harap, sebab kita kena melihat kebajikan tu. Kita tidak boleh cakap saya lepas tangan macam tu. Cannot. Tak boleh. Diorang pun manusia, kita tidak boleh cakap diorang bukan orang JRS ke, diorang bukan walaupun diorang ni kan macam kita sudah tolong lah. So macam mana tempo, apakah langkah lain lah, sebab kita je selama-lama dalam betul. So kalau saya tengok daripada statement daripada Tengku Fuad, jelas bagi tahu ada plan tindakan yang kerajaan akan ambil untuk yang sekarang ni JRS. Kalau menurut Tengku Fuad punya statement, dia akan kerajaan negeri sekarang ni sedang ada perancangan untuk mengambil alih SFI itu untuk dibangunkan. Jadi saya fikir kalau boleh sehingga itulah dia akan kita minta, sebab saya cukup yakin. Untuk makluman ya, saya bagi tahu isu Shell ini, isu Shell sudah bersetuju tutup sepenuhnya. Berapa orang yang terjejas? Pemilik hanya berapa puluh saja, lebih kurang. Tapi melihat kepada keprihatinan kerajaan sekarang, buka balik. Of course lah, mungkin usang dan sebagainya, itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok banyak kes lah sebenarnya. Haji Ji ni dia banyak bantu sebenarnya. Of course lah, kita nampak UMNO sepatutnya jadi pembangkang, dapat peruntukan. Kita nampak sekarang, walaupun dapat peruntukan. Dan setiap adun pembangkang, saya difahamkan, adun pembangkang sejak daripada dulu. Pergi jumpa Haji Ji minta peruntukan pun dapat. Takkanlah isu SFI ni Haji Ji tidak bantu. Saya fikir Haji Ji ni bukan orang yang baik sebenarnya, Haji Ji ni. Okey. RM300,000. 85%. Ngam. Okey. Kita ada buffet, kita makan buffet ya. Ngam. Jemput semua. Okey, itu je. Thank you. Isu tanah. Saya ingat kita serah dengan pihak polis lah, because ini laporan sudah 20 lebih laporan. Itu yang tadi kata sama tu 20 lebih laporan tu untuk kes. Saya saja bukan. Ini saya juga tu kena split itu. Yang kes di sana, kes di Kudat, saya yang pelapor yang ke-6. Orang yang ke-6 saya ni. Jadi of course lah di Kudat, the point is adalah LUC meeting yang luluskan. Dia tak ada kena-mengena. Land utilization committee. Bukan ada kena-mengena. Prosedur ni standard di seluruh Sabah. Kan? Kalaulah perubahan undang-undang dibuat, kelulusan tanah di pejabat ketua menteri, mungkin kita boleh salahkan Haji Ji. Tetapi LUC meeting dibuat di peringkat daerah, pengerusi dia siapa? Pegawai tanah daerah. Dia punya ahli lembaga mesyuarat tu siapa? DO, pegawai kerja majlis daerah, pegawai pertanian, pegawai haiwan, perancang bandar. Semua berada dalam board of meeting tu. So, macam mana pula kita boleh salahkan diorang fitnah ini adalah
Daripada sana seorang yang tahu peraturan kelulusan tanah pun sudah tahu ini memang fitnah lah. Sekalipun ada surat daripada Ketua Menteri, kalau LC meeting tidak luluskan, tanah tidak akan lulus. Ini dia punya prosedur. Mana-mana tanah di setiap daerah, kamu boleh tanya di pejabat daerah, apakah prosedur, dan ada bantahan. Akan ada bantahan, akan dipapar bantahan. Rakyat boleh bantah. Jadi, of course lah, apa kena mengena pula dengan Ketua Menteri. Dan kita tengoklah gambar, semua pun orang boleh bergambar dengan Haji Ji. Hanya dengan beberapa keping gambar. Saya ada gambar baru-baru dengan Anwar Ibrahim. Ada gambar. Rapat lah kita macam ni lagi. Contoh kan, saya takkanlah kalau in case saya ada masalah, takkanlah orang, ini Anwar yang suruh. Mana boleh. Hanya bergambar dengan pemimpin terus cakap macam tu kah? Mana boleh, tak adil lah. Saya bergambar, katakanlah saya bergambar dengan Menteri Besar Kedah. Boleh terus cakap kah? Ini orang masuk PAS sudah ni. Mana boleh gambar. Mana boleh based on gambar kamu tuduh. Hanya kerana bergambar Haji Ji, kamu boleh pun salam dia. Haji Ji ni orang yang baik. Semua pun dia salam. Dia salam siapa? Dia salam pembangkang sebelum ini. Dia salam Bung Mokhtar. Dia peluk lagi Bung Mokhtar. Bung Mokhtar mau gulingkan dia pun dia salam. Dia salam. Jadi macam mana? Adakah diorang punya hubungan ni sudah? Mana boleh. Jimmy Wong salam shake hand. Sebelum tu lagi Jimmy Wong tu masih belum lagi mana boleh based on 1-2 gambar terus kamu cakap ini kerja gila lah. Mana boleh cakap macam tu hanya kerana gambar kamu. Boleh tak? Gambar saya ada gambar Anwar Ibrahim. Boleh terus cakap kah? Ini sudah masuk PH ni. Saya ada gambar dengan Mahfuz sama Salahuddin. Boleh terus cakap kah saya orang amanah? Mana boleh. Bergambar peluk lagi macam ni. Aduh, saya bergambar dengan Nurul Izzah. Boleh cakap kah? Ini Nurul Izzah dengan dia ada. Boleh kah? Gambar jadi macam mana ni? Hanya kerana sekeping gambar dia orang fitnah. Lepas tu